bulan 8, 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Cerita bulan Merdeka pada hari ini kita akan kongsikan satu lagi semangat patriotik ataupun semangat cintakan negara. Tapi kali ini kita ambil konteks daripada seorang kapten yang menceritakan pelbagai cerita ni di dalam satu naskah ni. Bukan itu saja, ada juga kartun-kartun yang dilukis. Boleh tunjukkan sedikit? Ini di sini yang dilukis. Ini adalah antara yang sebenarnya berlaku dalam semasa kadet, semasa perhimpunan, apa yang berlaku dalam kalangan askar-askar dan sebagainya. Okey, ini dia. Ini adalah lukisan asal ya. Okey, tak apa, kita tengok dulu lukisannya sebelum kita perkenalkan siapakah yang bersama dengan kita pada hari ini. Baik, silakan. bersama kita pada pagi ini adalah Kapten Besara Effendi Yahya at Veteran ATM. Apa khabar, Kapten? Baik. Sihat ya? Sihat. Kali pertama di sini? Kali pertama dekat auditorium ni, tapi TV3 kali kedua. Okey. Dan kita sebenarnya tertarik dengan bukan sahaja perkongsian di sini. Ini memang Kapten lukis sendiri kan? Ya. Ini adalah lukisan asal. Lukisan asal dan memang berlaku tu. Contohnya ini, as cadets we were highly skilled in waste management. Ini adalah gambar tengah beratur untuk buang air. Ya, di Selat Melaka. Di Selat Melaka. Sebab barak yang kita tidur tu sebelah dengan Selat Melaka. Jadi masalah air masa tu memang teruk sekali. Tadi pagi-pagi 5.30 situlah kita pergi. Itu yang dikata highly skilled tu. Highly skilled. Kan? Okey, banyak lagi sebenarnya yang sangat-sangat mencuat hati. Antara salah satunya mungkin saya boleh kongsikan di dalam ni. Ada beberapa fasa di mana fasa tanda tangan selepas tu menyesal. Ya. Angkat sumpah, tanda tangan dan juga menyesal. Itu adalah mula-mula askar berasai apabila masuk dan tanda tangan untuk bersetuju join ataupun menyertai ATM. Ya. Cerita dia macam ni. Kita ni macam orang kampung, orang bandar. Baru lulusan MCE dengan SPM ni. Jadi tak tahu tentang tentera. Jadi kita masuk, kita tanda tangan, angkat sumpah. Cara dia cakap baik, cakap perwira negara. Lepas tanda tangan tu, lepas tu dia lanyak kita lepas tu lah. Anyway, itu natural dalam tentera biasa. Pengalaman kan? Pengalaman. Serik juga masa hari pertama tu serik. Tapi selepas 6 bulan okey lah. Cap, kita tengok kan tak ramai veteran ATM yang terlibat dalam lukisan dan sebagainya. Jadi macam mana Kapten daripada seorang Kapten boleh beralih bidang kepada pelukis komik, Kapten? Saya sebenarnya sebelum saya masuk askar, saya pun civilian juga. Terus sekarang ni balik civilian. Tahun 1975 saya buat kartun. Jadi masuk dalam magazine, menang RM25. Masa tu kat Penang, kat Galaxy. Tapi lepas tu dia terpendam. Okey. Saya buat lukisan cara suka. Tapi tahun 2016 masa saya di Melbourne, saya luar negeri 18 tahun. Saya melukiskan satu kartun pasal jurulatih masa kadet. Dan banyak like daripada intake saya atau skot-skot saya mengatakan dan cadangkan saya supaya buat buku kartun sebagai nostalgia, experience dan juga memberi pengetahuan pada generasi muda, terutama sekali pegawai-pegawai muda. Okey, maknanya kartun ni, komik ni adalah berdasarkan daripada pengalaman Cap sendirilah. Ya, itu adalah semasa saya masuk sekolah pegawai kadet di Segenting Camp pada tahun 1980. Selama 9 bulan saya buat training. Semua cerita-cerita yang dalam buku tu semualah benar. Semua benar berlaku. Seronok tahu buku ni. Saya sangat rarit bila membaca tentang bagaimana segalanya yang dilalui oleh Kapten sendiri, kan, daripada mula masuk kadet sehinggalah ditauliahkan sebagai pegawai. Dan masa tu pun ada ceritanya juga. Bagaimana? Mungkin boleh kongsikan, Kap? Cerita saya ke cerita kawan ni? Cerita Kap dulu, lepas tu mungkin cerita kawan ni pun seronok juga. Mungkin boleh dikaitkan juga dengan apa yang berlaku. Selain daripada masalah air dekat Segenting Camp, buang air dekat Selat Melaka tu, kami ada juga
cerita-cerita yang lucu yang saya mengalami. Ada satu penelatihan escape invasion, dikoyak rabakkan baju kita, dicampak kita ke kelapa sawit. Selama 3 hari carilah makan. Aduh. Kalau dapat dikejar oleh jurulatih, dia dibelasah atau dilanyak betul-betul. Tapi masa tu saya lapar, saya nampak dalam kelapa sawit tu ada estate, ada kenduri kahwin majlis India. Okey. Jadi pengantin tu duk harapkan orang dia lah masuk makan. Kami yang 7 kumpulan ni masuk makan dengan koyak rabak. Tapi saya rasa itu satu pengalaman yang lucu lah. Dia terima datang dengan selamba selamba dia masuk makan. Kami lapar, dia bagi makan. Alhamdulillah lah kita kenyang. Lepas tu lari balik, kena kejar lagi jurulatih. Maknanya misi dia tidak boleh ditangkap oleh... Kalau tak boleh ditangkap. Kalau sampai objektif, lepas tu pergi objektif lain. Kalau ditangkap, memang teruk. Memang teruk lah kena. Memang teruk. Nak cerita pun susah kat sini. Jadi idea Cap melukis ni kan, adakah Cap start melukis daripada masa kadet, dah simpan, dah buat sketch, dah simpan, ataupun nanti dah bersara baru nak keluarkan? Macam mana? Semenjak 2017 bila saya dah berpisah daripada isteri saya. Ini keluarga saya. Bukan isteri dan anak saya, Fizi dan Alina. Jadi saya bawa diri. Lepas tu saya menetap balik di Malaysia dan kawan-kawan saya atau skot saya menggalakkan buat buku ni. Jadi saya start mula buat buku ni dan dikumpulkan dan dimasukkan dalam buku kartun ni. Okey. Jadi Cap, ini antara hasil karya Kaptennya? Yang ini bukan dalam buku kartun, tapi selain daripada buat buku kartun, saya juga melukis untuk mes-mes pegawai. Yang ini adalah untuk 18 Melayu Para yang base-nya dekat Kuala Terengganu. Yang ini pula untuk pusat pengaman Malaysia, iaitu United Nations Training Center di Port Dickson. Dua-dua ni dipaparkan tempat mereka. Okey. Jadi lukisan ini bukan Kapten letakkan di dalam komik, tapi diberikan atau dijualkan. Okey. Kapten, sebab kita melihat kalau dahulu untuk masuk alam ketenteraan ianya adalah menjadi satu pilihan anak-anak muda lah, maknanya siapa yang dalam kalangan tu ada wakil seorang pun yang masuk dalam ketenteraan tu menjadi satu kebanggaan dalam keluarga. Tapi kalau sekarang ini bagaimana Kapten melihat mereka yang menawarkan diri, bukan hanya kerana keluarga menyuruh, mereka yang menawarkan diri untuk masuk ke alam ketenteraan ni? Dalam tentera ni tak ada paksaan sebenarnya. Masa saya masuk dulu, orang kampung, orang bandar, budak-budak AFAD, ada boy, dia sendiri nak masuk. Pasal zaman saya dengan zaman sekarang lain. Zaman 1980, walaupun kita merdeka 1957, tapi kemerdekaan tu tidak sepenuh sebabnya anasir komunis masih dalam hutan. Jadi masa tu kerajaan mahu anak-anak muda masuk. Jadi ada semangat masuk, keluar, betul, masuk hutan lawan komunis. Sekarang ni peluangnya banyak pada yang generasi muda. Dan sekarang ni lain dia punya cara pengambilan. Banyak yang graduate, diploma, degree. Kami dulu MCE, SPM saja. Tapi dia orang dengan ada kepakaran tu lebih memantapkan nitian sebab dengan ada degree dia. Galakan mestilah daripada ibu bapa. Tapi ada juga ibu bapa yang tak suka suruh anak masuk dalam tentera. Macam kes buku ni, ada satu wanita datang kat saya kat 5 Langkawi. Only lady knows. Saya terbaca. Ya. Ada satu wanita yang betul-betul nak masuk askar tapi mak bapak tak bagi. Jadi bila nampak buku dia teringin nak beli. Jadi lain cara macam mana orang masuk askar. Bukan saja galakkan ibu bapa, tapi dalam berbagai wang. Baik, Kapten. Kapten ada bawa 3 batang pen. Okey, mungkin Kapten boleh kongsi sikitlah, tunjuk sikit macam mana Kapten melukis, idea. Ada yang kosong ke? Ada tak? Kertas kosong. Belakang pun boleh. Nak lukis apa ni? Okey, tak lukis. Salah satu gambaran kadet pada ketika yang masih lagi belum diterjemahkan dalam lukisan. Okey, nak fikir. Saya hanya melukiskan kartun, dia tak ada ikut cara ikut style. Jadi saya akan melukis.
Boleh? Lukis secara boleh? Saya melukis you lah sebagai tentera. Wow. Oh, pandai lukis portrait. Sambil-sambil tu, Kapten, Ya. ada dalam kalangan keluarga yang juga ingin memasuki ketenteraan. Saya sebenarnya dalam keluarga saya seorang yang tentera. Ya. Nah, Yang tapi, lain tak? Tapi belah saudara Kelantan banyak pak saudara semua masuk tentera. Ya. Jadi Kapten, kita sekarang ni dalam bulan kemerdekaan, lagi 7 hari kita nak menyambut hari kemerdekaan yang ke-63. Jadi adakah komik Kapten ni, bagaimana cara untuk Kapten nak terapkan semangat kemerdekaan dalam kalangan anak muda yang membaca komik Kapten? Sebenarnya sekarang ni orang kurang baca buku. Okey. Tapi saya rasa saya menampilkan benda ni supaya lebih orang kata arif, supaya mereka mengetahui pengorbanan kami semasa daripada dulu lagi sampai sekarang. Sebab generasi muda sekarang ni tak tahu banyak sangat pasal pengorbanan angkatan tentera. Jadi ini adalah satu cara saya nak mengeluarkan pada generasi muda dan juga pada anak-anak dan cucu-cucu bekas-bekas kawan yang ada sekarang. Sekolah pegawai kadet ni? Sekolah pegawai kadet adalah tempat saya dilatih di Camp Segenting. Okey. Saya tak prepare untuk melukis ni, tapi saya cuba. Nak bagi letak Kapten lah. Wah, Kapten macam tu rupa ya? Anim bila jadi Kapten. Minta doktor lukis yang masa saya slim lah. Doktor pula. Nak slim ni? Kapten lukis masa saya slim lah. Okey, antara yang mungkin Kapten lalui lah pada zaman sebab Kapten, kalau kita nampak kat sini, Kapten bersara Afendi Yahya. Maknanya berapa lama untuk 10 tahun. Jadi pegawai tentera ni ada dua. Satu ada regular sampai pencen dan satu adalah tauliah jangka pendek ataupun short commission. Baju yang saya pakai ni pun letak S ni, short commission atau orang panggil Scott. Jadi saya intake 37. Okey. Maknanya Kapten bersara yang tauliah jangka pendek tu lah. Tauliah jangka pendek. Jadi 7 tahun kontrak, lepas tu boleh sambung. Tapi saya berhenti 10. Okey. Untuk pergi balik kepada civilian. Okey. Baik Kapten, kepada sesiapalah yang mungkin berminat nak dapatkan komik ni, bagaimana mereka boleh mendapatkan komik? Senang je, hubung saya dalam WhatsApp saya, nombor telefon 011-633-9-1959 atau Facebook saya Afendi Space Yahya ataupun Instagram Afendi Yahya. Ada admin jaga? Ada admin jaga Instagram? Saya seorang semua. Buku ni semua saya buat seorang. Okay. Harga buku ni 150 sebab ada kualiti dia adalah kualiti tebal dia dan juga casing dia sekali. Kapten Anim nampaknya macam tergendala di situ ya. Setakat tu je lah. Oh, Fendi tu nama kartunis lah. Nama saya. Okey. Wow. Ini dia hasil yang tidak dilakukan persiapannya. Dapatlah juga merasai pakai 3 paku di situ. Sama comel. Nampak tak 3 paku Kapten Anim. Okey, terima kasih banyak-banyak Kapten. Sama-sama. Bersama dengan kita Kapten bersara Afendi Yahya. Kita harapkan hari ini perkongsian dapat sedikit sebanyak memeriahkan lagi dan menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan. Saya terima kasih pada TV3 dan juga Cik Nur Hudayah yang mendapatkan saya slot ni. Dan kepada Okey. Dan juga selamat Hari Merdeka pada semua rakyat Malaysia. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih sekali lagi Kapten. Sama-sama. Kita nak berehat seketika dan pastikan anda terus setia bersama kami di MHI.